Alright. Uh, ini adalah 7 orang ni saya akan bagi kepada 2 grup. Okay, tak apa. So balik kepada sini mungkin kamu tak clear kat sini, tak apa. Tapi tak apa, saya akan terang setiap satu nanti ya. So kita ada 14 minggu. So dalam 14 minggu ni nanti kita akan kita akan belajar main dia adalah daripada kita nak generate the idea, the concepts, idea, any project yang relate dengan kita bagi problems. Okay, bila you dapat problem tu, so you can buat brainstorming, you akan buat generate the idea. Okay, macam mana nak pilih the idea itself based on tools yang kita akan bagi. Saya akan ajar nanti concept selection kan dari situ. Kemudian macam mana kita nak visualizekan idea tu. Okay, sama ada dalam bentuk sketching ke, dalam bentuk 2D modeling ke, 3D modeling ke. Okay, itu kemudian barulah kita akan build up product tu. Okay, produk tu akan sepatutnya boleh siap dalam pada minggu ke-9 atau 10. Kemudian kita akan masukkan Tris akan buat second iteration. Okay, maknanya kita akan improvekan produk yang awal tadi. Okay, sampai second iteration dia akan buat improvement produk yang akhir, nanti barulah kita produk yang akhir itu akan present. Okay, beberapa produk yang saya dah tunjuk sebelum ni, bukan saya tak tunjuk lagi ya, dalam Telegram ada. Okay, produk 1. Okay, ini kita punya gambar ni kan, nampak? Okay, ini adalah beberapa contoh. Okay, beberapa contoh produk yang dihasilkan oleh grup sebelum ni. Okay, inilah contoh-contoh produk yang kamu kena hasilkan. Okay, produk untuk STEM tahu kan, Science and Technology punya ni di sekolah-sekolah kan. Okay, untuk budak sekolah tengok macam mana sains itu berfungsi. Okay, contohnya kat sini dia ada ini untuk dia macam apa, hydraulic punya ni. Okay, robot arm tu kan, dia boleh tarik. Okay, ni dia boleh pusing. Ni kereta biasalah letak motor, letak switch, letak bateri dan dia akan bergerak. Okay, ini bentuk windmill, letak bateri, tekan switch, windmill tu akan berputar. Okay, ni train. Ini paper plane launcher. Okay, kita letak kapal terbang kertas tu dan dia akan launcher. Ini cantik, ini menarik sebab dia ni burung tau, burung dia letak sayap macam ni. So bila motor ni pusing, so sayap ni akan bergerak. Okay, bergerak ni atas bawah kan. So ini adalah beberapa contoh projek grup yang sebelum ni buat lah. Okay, alright. So kita ada, sekejap saya pergi drive. Kita ada banyak topik yang kita akan cover. Sekejap, mana dia punya ni. Okay, product development 1. Okay, ni adalah slide-slide dia. Yang ni saya akan share dalam Google Classroom. Okay, tapi sebelum tu kita tengok dulu saya brief sikit, saya intro sikit saya punya background. Okay, nampak tak? Okay, nama saya alright, BTD 1212 Product Development 1. Okay, ni nama saya Zulkifli Ahmad. Okay, ni nama phone dan email. Okay, this is my background. Okay, ini background saya lah. Saya graduate from UTM. Okay, in Bachelor of Mechanical Engineering. Okay, in 2008. Okay, 2008 dekat UTM. Okay, kemudian kerja sekejap di Proton selama tak lama sangat. Sebulan setengah je. Okay, bukan sebab kena buang sebab saya dapat offer UMP. Okay, UMP offer untuk sebagai tutor masa tu 2008. Okay, 2008 saya pindah ke UMP lah sebagai tutor. Selepas sebulan setengah selepas grad
akan jadi Proton 9.5, kemudian masuk ke EMP sebagai tutor. Kemudian 2009 sama belajar di UKM, dan grad Master in Mechanical Engineering. Yang ni pun spesifik kepada biomechanics, biomechanical engineering. 2012 grad. Kemudian finally 2021 last year baru dapat PhD in biomedical engineering lah. Tapi masih lagi ada elemen design dan product development dalam saya punya PhD ni. Walaupun nama biomedical engineering, tapi saya develop produk yang untuk mengukur tahap ECG, heart rate kita, heart rate, muscle activity relate dengan biomedical, tapi kita hasilkan produk untuk biomedical engineering lah. Ini part of my PhD. Kemudian kamu pun nanti akan sebagai graduate engineer, kamu kena daftar selepas kamu grad nanti. Yang ni memang perlu untuk semua students yang ambil engineering teknologi ataupun engineering. Wajib mendaftar dengan BM. Baru qualified untuk bekerja sebagai engineer. Yang ni memang semua kena daftar. Graduate engineer from BM. Kemudian certified specialist CATIA ni adalah specialist punya cert. In CATIA V5 ni adalah satu 3D modeling software. Sebenarnya saya dah capai 2 certified specialist ni. Satu lagi adalah untuk assembly, yang ni untuk part design. Combine dua tu dia dah dapat satu certified professional for CATIA lah, professional cert. Satu lagi. Dia ada satu lagi cert. Saya tak ambil kat sini ya. Kemudian TRIS. TRIS ni pun kamu akan ambil nanti. Part of content dalam PD1 ada TRIS. Dalam TRIS pun dia ada certified juga. Kamu boleh ambil sijil untuk mendapatkan certified TRIS ni, level 1 and 2. Saya dah complete 1 and 2 daripada MyTRIS, Malaysian TRIS Innovation Association. Yang ni daripada Malaysia punya TRIS. Dia adalah international punya association. Tapi yang MyTRIS ni Malaysia punya lah. Dia kita berdaftar ni, bila kita berdaftar melalui MyTRIS ni, automatic dia berdaftar juga dengan international punya TRIS association. Alright. Itu setakat saya punya background. Kalau nak tengok channel saya, ada juga saya ada create satu channel di YouTube. Cari ni Zulkifli Ahmad. Zulkifli Ahmad channel. YouTube, dan juga ini channel untuk Telegram. Ini group kita. Ini group kita. Kamu dah masuk kan? Dah ada dalam group. Dan satu lagi bot. Ada satu lagi bot. Bot ni membantu kamu macam saya akan masukkan semua elemen, bukan semua elemen, semua materials, lecture notes ke, lecture videos ke, saya akan letak link dalam bot ni. Macam mana bot tu? Dia macam ni Bot tu kamu boleh cari Dr. Zul Bot ni. Dalam Telegram ada Dr. Zul Bot. Kalau cari tu, bila kamu subscribe semua, dia akan keluar macam ni lah bentuk dia. Dia ada beberapa subjek yang saya dah pernah mengajar sebelum ni, dan saya dah masukkan beberapa konten dalam tu lah. Contohnya macam Arduino. Bila saya klik Arduino, so dia akan keluar lah. Dia akan beritahu lah, dia macam bot, kita bercakap dengan bot, dan kita tanya, dia jawab. Kita tanya, dia jawab Arduino. Lepas tu ada semua penerangan sikit sini. Lepas tu kat sini kita boleh pilih pula. Selepas pilih kelas Arduino, kita masuk kelas yang pertama. Contohnya kita klik kelas pertama. Kelas pertama, dia bagi link untuk kita tengok video dalam kelas ni. Klik lah link. Kita boleh belajar menggunakan bot. Menggunakan bot. Kalau kita punya product development. Product development saya mengajar dua subjek dah untuk product development. Product development 1 and 2. Tapi untuk product development 1 ni tekan product development 1 lah.
Tapi saya tak update lagi semua week ni. Okay, ini baru week 1. Tekan week 1, okay, dia akan keluar semua penerangan ni. Okay, ini yang slide yang saya tunjuk tadi. Okay, ada background saya dan sebagainya. Kamu boleh download dekat sini. Okay, ini slide seterusnya, slide 1A and 1B, boleh download dekat sini. Ada dah link-link kat sini. Okay, so mudahkan kamu untuk belajar. Okay, minggu pertama belajar apa, minggu kedua belajar apa, minggu ketiga belajar apa, sampai minggu ke 14. Okay, semua ada dalam ni. Nanti saya akan update week by week lah. Okay, boleh cari Dr. Zul Bot ya, Dr. Zul Bot. Okay, faham sekarang? Saya tengok kamu register. Tak ada lagi, tak ada siapa ni. Okay, so ni total dia. Alright. Okay, dekat sini saya tak bercadang untuk start lagi kita punya kelas. Okay, walaupun ni minggu pertama, mungkin saya sentuh sikit je dia punya slide yang pertama. Dekat mana? Hello sir. Hello. Sir, macam mana masuk Dr. Zul Bot punya Telegram group? Okay, kamu search je. Search ke bahagian atas, Dr. Zul Bot. Okay, dekat search kat atas tu, type je Dr. Zul Bot. Okay, okay sir, terima kasih sir. Okay, okay, tak habis lagi sebenarnya. Course synopsis. Okay, product development 1 emphasize several key elements of the design process, including defining design problems. Okay, kita akan define problems apa based on the requirement. Okay, generating ideas, kita akan generate the ideas based on the problems. Lepas tu kita akan building solutions. Okay, dia macam close loop. Okay, kita dapat problem, kita generate the idea based on problem tu. Kemudian bila kita dapat ideas untuk ni, baru kita building solution. Macam mana kita nak solve problem tu. Okay, macam mana kita nak solve problem based on the ideas yang tadi. Okay, so dia ada close loop punya ideas, method. Presents a range of the design techniques to help students think about, evaluate and communicate their designs from sketching to physical prototyping. So maksudnya based daripada sketching tu based on our idea, daripada brainstorming ke, daripada mind mapping ke. Okay, kita dah buat mind mapping, kita buat brainstorming macam mana kita nak solve the problem, kita buat sketch. Okay, daripada sketch tu kita cuba physicalkan dia. Okay, physicalkan dia maksudnya kita hasilkan produk lah. Okay, hasilkan produk yang physical daripada sketching. Okay, and this course includes the use of theory of inventive problem solving. TRIS tadi, yang cakap TRIS tadi, theory of inventive problem solving. Okay, method to solve the technical contradiction in design. Students work both individually and in team. So dia ada assessment based on individual dengan team, dengan group. Okay, so nanti akan ada assessment berbeza lah. Ada yang untuk individu, ada untuk group. Okay, group punya assessment. Okay, dia akan menggunakan TRIS punya TRIS method. Okay, itu sinopsis dia, course outcome dia. Okay, kita ada 4 CLO. CLO adalah course learning outcome. Okay, so maksudnya subjek ni mengharapkan semua siapa yang ambil subjek ni, mengharapkan kamu dapat apply the knowledge of brainstorming techniques. Okay, at the end of semester kamu boleh buat brainstorming techniques. Okay, design concept generation and design concept screening. Okay, so subjek ni mengharapkan kamu dapat buat semua benda ni. Kamu boleh brainstorm the idea, techniques. Kamu boleh generate the concept, idea. Kemudian kamu boleh buat concept screening. Daripada konsep yang ada, kita screen sampai kita dapat final concept. Okay, ni untuk CLO1. Okay, CLO2 kamu akan belajar construct a low fidelity prototype. Kamu akan belajar macam mana nak hasilkan satu prototype
to demonstrate the idea concept using the creative toolkits. Okay, ada beberapa creative toolkits. Ini sebenarnya kita akan sepatutnya kita bagi kamu menggunakan Lego teknik. Ada barang-barang tu semua ada di fakulti dan di lab. Memang kita dah beli khas untuk kamu, tapi dah itulah dah tak dapat balik ke UMP, so kita ada masalah kat situ lah. Okay, untuk CLO2 ni kita bagi kamu main untuk apa, untuk spark your idea, your thinking. Okay, menggunakan creative toolkits ni. Lepas tu CLO3, apply the knowledge of theory inventive problem solving, TRIS ni, to solve the engineering contradiction. Ini menggunakan ilmu teori inventive principle, TRIS ni. Okay, yang ni kita akan ajar nanti lah CLO3. Biasa CLO3 ni after mid-sem lah, mid-semester. Finally, demonstrate the ability to communicate to the design ideas or design concept. Ini adalah presentation. Okay, once kamu dah buat kat sini, dah prototype, dah buat TRIS, kemudian kamu akan present. Okay, ini adalah presentation punya course outcome. Okay, course outcome. So empat-empat course outcome ni okay, kamu sepatutnya akan dapat sekiranya kamu dapat follow semua ni lah, semua konten dalam subjek ni. So ni adalah konten dia, konten ataupun topik dalam PD1 ni. Okay, dia ada 14. Okay, 14 adalah based on 14 weeks lah, 14 weeks. Okay, design ideas, kamu belajar macam mana kita nak design the ideas, problem definition, design objective and scope, design brainstorming. Kemudian kita akan belajar macam mana kita nak brainstorm the ideas, the design ideas. Okay, kemudian design concept generation. Okay, kemudian concept screening. Okay, selepas ada concept generation, dia ada concept screening, design visualization. Okay, concept sketching, poster design. Ini kena buat poster. Okay, selepas kita buat screening ni, kita akan buat poster. Okay, okay, dalam grup, dalam subjek ni juga kita memang tekankan kamu untuk berani untuk bagi ideas. Okay, setiap orang perlu present. Kalau ada present dalam grup, present dalam grup, dan semua orang kena present bahagian masing-masing. Kalau bukan yang untuk yang grup tu, individu, setiap orang pun kena present. Okay, kita nak biarkan kamu berani untuk give the ideas, so kita boleh discuss and so on. Okay, mungkin setiap minggu akan ada presentation. Okay, ready ya? Alright, design communication, pitching techniques. Ni akan ajar, saya ajar macam mana cara untuk pitching, untuk bagi nak buat presentation. Okay, kalau slide tu macam mana kita nak susun teks dia, macam mana kita nak letak color dia, macam mana kita nak attract the audience. Okay, bila kita present, audience boleh tengok kita punya presentation. Dia tak mengantuk, dia tak boleh sembang apa sebagainya. Okay, itu macam yang kita nak attraction dalam presentation. Model build up ni akan praktikal lah, cara praktikal kamu akan menggunakan, tapi ini tak adalah creative toolkits ni. Okay, tapi kamu akan buat produk kamu sendiri. Prototyping techniques, low fidelity prototyping, practical develop prototype. Ini akan belajar buat prototype lah. Okay, menggunakan laser cutter. Kita ada laser cutter sini. Kamu design dan bagi saya akan buat laser cut. Okay, laser cut design kamu tu, dan mungkin akan post lah. Tengok keadaan macam mana. Okay, introduction to measurement, practical simple measurement practice. Ini belajar macam mana kita nak measurement dalam satu design tu, macam mana, sama ada bila kita design lain, okay, bila kita buat prototype, adakah measurement tu masih sama dengan kita punya design. Okay, itu akan belajar macam mana measurement punya techniques. Kemudian barulah kita masuk TRIS. Bahagian ni adalah dah masuk TRIS lah, minggu 9. Minggu 9 akan belajar TRIS sampai minggu ke-12. Okay, dan kita ada design project preparation and documentation, and finally design project showcase and report submission. Okay, faham sangat tu? Ada soalan? Oh, faham dah? Laju kamu faham ni. Okay, assessment. Senangnya kan tu kan, itu follow je nanti setiap minggu.
Okay, assessment kita ada 10% for assignment. 10% bukan maksudnya 1 atau 2 assignment. Itu terpulang pada saya. Kalau saya nak bagi 10, 10 lah. Tapi dia contribute about 10% saja. Okay, assignment. Okay, test 1 30%. Banyak ni. Test 1 30%, banyak 30%. Test 2 30%. Okay, presentation 10%. Ini individual. Okay, individual punya presentation. Walaupun present secara group, tapi dalam group tu dia ada part masing-masing dan setiap orang kena present. Itu contribute 10% presentation. And finally report. Ni project report group lah, by group. Okay, by group. Okay, so total out semua adalah 100%. So boleh dapat 80% ke atas, boleh dapat A lah. Okay, harap-harap semua boleh dapat 80% dapat A. So that's all. Q&A, no? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, boleh faham Alright. Saya tengok apa lagi saya tunjuk kat sini. Tak ada. Brainstorming semua tak ada lagi. So yang group tu macam mana prosesnya? Group tu nanti saya akan bagi. Okay, group 1 and group 2. So ada 2 group je lah. Okay, dan projek apa yang perlu buat itu nanti saya akan bagi minggu ke-4 ataupun ke-5. Okay, so sekarang tak payah fikir lagi untuk projek group. Okay, just belajar macam biasa je. Okay, lecture, kelas, masuk dan belajar je lah. Okay, faham tak? Okay, ini slide untuk yang first week. Okay, untuk first week. Jadi itulah. Ada soalan lagi? Tak ada soalan ni? Nak tanya apa-apa ke tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada kan? Saya tengok result ni semua power-power kan ni. Okay, untuk first semester scorer semua ni. Siang lepas berapa kredit ambil? Berapa? Saya 18 ke? 18, banyak juga. Okay. Yang lain? 18. 18 tapi boleh skor semua Okay, bagus. 18 pun boleh dapat 3 pointer ke atas, baguslah. Okay, harap diteruskan lagi lah untuk next sem, untuk sem ni dan sem ke hadapan. Okay, boleh semua grade dengan first class. Semua boleh grade first class lah, power lah. Baiklah. Okay, InsyaAllah. Okay, amin. Alright. Itulah saya tak bercadang nak ajar lagi minggu ni. Kena belajar lah. Nak tengok sikit-sikit ke? Kita ada sejam lagi. Sejam setengah ni. 4:30. Saya tunjuk sikit lah apa yang student sebelum ni buat. Okay, this one. Kita tengok project report lah ataupun slide, dia punya slide. Product development 1 report. Okay, this one. Okay, okay, ini report dia lah. Ini report dia, group ni. Okay, ni explanation sikit apa semua ni. Dia nak buat kereta dia buat bentuk kereta. Okay, macam mana dia daripada konsep tu dia nak generate the idea. Dia buat beberapa konsep berbeza.
Okay, sebab 3 orang, 3 konsep beza lah. Konsep ni macam ni, konsep macam ni. Okay, daripada situ dia akan buat konsep selection. Okay, ini konsep screening. Daripada 3 konsep yang beza tu, dia cuba cari konsep mana yang the best. Okay, dia ada tools yang kita boleh guna. Okay, daripada sini, daripada banyak 3 konsep ni, dia dapat satu konsep yang ni yang terbaik kan. Konsep satu ni. Konsep satu. Okay, ini. Kemudian daripada situ dia buat konsep scoring. Okay, dia cari juga, dapat juga konsep yang ni juga untuk final punya design lah untuk dia pilih. Okay, ini dalam bahagian screening. Kemudian final sekali baru dia buat buat 3D model. Okay, 3D model. Siapa yang tak tahu lagi guna 3D model, that's why saya akan gabungkan kamu dengan metrik, budak-budak student metrik dengan student poly. Kalau tengok tadi ada 2 orang je student poly kan. Student poly tadi yoga dengan kitchen so yang ni akan terpisah yoga and kitchen. Yoga mungkin group 1, kitchen mungkin group 2 dan yang lain akan join dalam group poly, geng poly. Sebab politeknik dia orang dah belajar 3D modeling kan. Dulu belajar pakai software apa? Yoga, kitchen untuk 3D model. Ya? AutoCAD sir. Oh, AutoCAD. Tapi 3D model lah. Tak. 2D ya? 2D. Okay. Sir, 3D model tak ada sir. Saya pun. Oh ya? 2D ya? 2D. 2D. Okay. 2D ya. Okay. Saya nak tunjuk yang kamu boleh belajar lah. Kamu boleh cuba buat. Kalau nak buat. Okay. Ni bukan software ni. Tapi dia website base. Kamu boleh try Tinkercad. Pernah dengar tak? Tinkercad. Okay. Baru dengar sir. Baru dengar kan. Okay. Cuba cari dalam type kat Google Tinkercad. Okay. Ini adalah salah satu software yang mudah lah untuk kamu guna. Okay. Ada juga kalau software, kalau siapa yang ada iPad boleh cuba juga Shaper 3D ni. Ini free untuk education. Ini untuk 3D model ni memang best lah. Okay, saya sangat suka ni sebab kita pakai app, pakai iPad je, kita just lukis sketch je. Okay, ni contoh design yang saya dah buat. Okay. Okay, kita boleh designkan benda ni. Kita boleh nampak dalam 3D. Okay, dan best lagi dia boleh jadikan AR. Okay, jadikan AR. AR tu faham? Tahu tak AR tu apa? AR faham? Tahu tak? Tak tahu. Augmented reality. Okay, produk yang kita lukis tadi kan, kita lukis tapi kita boleh letak dalam real environment. Nampak kan? Ini yang saya lukis tadi. Kita boleh view, boleh pusing, boleh tengok bahagian dalam dia. Boleh gerak je. Pakai phone ke, pakai iPad ke, boleh. Okay. Ini 3D model punya software. Okay. Kalau nak explore ni sangat menarik lah. Tapi PD2 nanti akan belajar 3D modeling. Jangan risau. Okay. Alright. Okay, ini untuk 3D model. Tinkercad ni tak dapat. Saya tengok, saya buka. Tinkercad ni free. Kamu boleh nak create sekarang boleh. Buat account, create. Boleh lah, cuba-cuba. Nak belajar 3D kan. Ini model, okay. Boleh. Nak buat bentuk apa, kita just tarik je. Dia ni kanak-kanak pun boleh buat. Sepatutnya kamu pun boleh lah. Maksudnya kalau nak buat apa, nak tarik segitiga ni. Okay, tarik je guys. Okay, nak besarkan, nak tarik panjang, nak tinggikan, nak angkat.
Okey, angkat tak bawah. Okey, boleh. So segitiga ni boleh tarik ke depan, panjangkan dan sebagainya. Okey, lepas tu ambil lagi ini letak kat sini. Right, sambung dua ni kita. Ini macam tu. Okey, ini dengan ni. So kita buat this one. Okey, so dia nampak dia dah jadi lubang kat situ. Nampak tak dia jadi lubang dah. Okey, bolehlah main-main lagi kat sini. Nak buat teks. Apa? 6. Okey. Lagi apa lagi? Cuba tarik segi 4 ni. Tak situ. Okey. Kemudian boleh tarik je. Pakai dia web base je. Yang ni saya pakai iPad. So kita boleh gerak pakai pen. Okey, tarik macam tu. Okey, contohnya okey, nampak dia tinggi sikit. Ini kita naik atas. Buat macam tu. So yang ni contohnya. Ni saya nak okey, ini dengan ni kita gabungkan. So dia akan potong. Okey, jadi macam tu. Bolehlah cuba-cuba main dengan ni. Ini saya buat sofa ni kan. Boleh buat sofa, boleh buat bentuk-bentuk lain dan sebagainya. Boleh cuba Kalau ada masa free tu main-main je lah. Okay, ini untuk 3D. Ada 3D kalau kita nak. Ini pun kalau kita nak convert kepada AR boleh. Nampak dekat atas AR viewer. So kita tekan tu, dia akan hasilkan AR macam tadi juga. Kita letak kat bagaimana dalam bilik kita ke, di atas meja ke. Okay, dia akan letakkan design kita ni dalam tu. Kita akan nampak dalam screen kita. Okay, kalau pakai iPad ataupun pakai phone ke, pakai tablet pun boleh. Okay, mungkin lambat kan ni starting AR ni. Alright, faham Ini macam mana kita nak modelkan produk kita nanti. Ada satu part dalam konten dalam PD1 tadi, kita ada sketching kan. Sketching hanya manual sketching. Okay, hanya atas kertas. Okay, tapi macam mana kita nak present pada orang, takkan kita nak lukis atas kertas. So betternya sama ada yang tadi, siapa dah belajar AutoCAD, dia boleh present menggunakan AutoCAD. Okay, tapi itu dalam 2D. Okay, dalam 3D, okay, ini salah satu software yang boleh guna untuk jadikan 3D punya model. Okay, alright. Ini simpan je lah Okay, dia akan save. Sir, Ya, sir, type design kan? Type design kena buat 3D dah, sir? ya, ada 3D. Okay, 2D tak payah? 2D perlu juga untuk kita buat laser cut. Okay, untuk laser cut dia perlu 2D. Okay, sebab laser cut dia just kita laserkan plate tu. Plate tu biasa kita pakai kayu yang nipis. Okay, then kita draw 2D, dia akan potong ikut 2D punya dimension. Okay, kalau saya boleh tunjuk kat sini, yang yang ni 3D. Okay, ni memang 3D. Okay, ada kawan kita ni yang group sebelum ni, dia pakai Fusion, dia pakai Inventor rasanya. Okay, dia pernah belajar Inventor 3D, so dia buat 3D lah. Okay, macam ni. Okay, dia buat 3D apa semua. Okay, yang untuk guna laser cut, okay, dia hanya design macam ni. Ini dalam AutoCAD pun boleh kan. Okay, kita design dalam AutoCAD. Okay. Dalam AutoCAD kita convert kepada SVG format. SVG bagi saya nanti saya akan buat laser cut lah.